Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Firman Allah Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Itu kalau Rumi punya muka surat sebelah kan? Artinya, dan kami Allah lebih hampir kepada orang yang hendak mati daripada kami, dan kami, kata Allah, lebih hampir kepada orang yang hendak mati daripada kami, dia kata. Dan tetapi kami semuanya tidak melihat akan kami, dan tetapi kami semuanya tidak melihat akan kami, yakni Allah di sisinya. Dalam suratul Al-Waqiah kita tengok kan, dia punya, dia ambil ayat tu daripada surah Al-Waqiah. Jadi nak cerita pun berkenaan dengan ni, ambilan apa ni, berkenaan dengan apa tu, ayat-ayat Quran berhubung kait dengan ambilan ilmu tasawuf, kan, iaitu disebut di dalam ni apa ni, ayat berkenaan dengan dia, falaula iza balaghatil hulqum, dia kata tu kan, ayat yang disebut sebelum ayat apa ni berkenaan dengan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula iza balaghatil hulqum, maka alangkah eloknya kalau semasa ruh seseorang daripada kamu yang hampir nak mati tu sampai ke kerongkongnya, wa antum hina izin tanzurun, ketika itu sedang kamu pada masa itu berada di sekelilingnya, boleh menyaksikan keadaan kematian tu. Kita boleh tengok orang mati, tapi merasai kematian tu kita tak boleh rasa. Saya pernah juga ada 2-3 kali lah, tak salah saya ni, melihat orang menghembuskan nafas di hadapan kita kan. Kan yang saya tengok dulu ni, Cikgu Mak Isa kita dulu ni, cikgu saya lah kan, di lorong apa tu, dekat lorong 18, dekat dengan Cik Din kita ni, muan dia tu, Mak Isa, cikgu saya, darjah 5 dulu, darjah 6 kan. Kemudian satu lagi di belah kampung saya, Kampung Jana Sambungan, itu juga saya tengok juga. Kemudian mak saya sendiri saya tengok juga, tapi mak saya ni dia ditidurkan, jadi tak tahu dia pergi tu masa kita, tapi saya duduk dekat dia tu, nurse dia kata tak ada dah, kan gitulah. Jadi tak tahu kan apa ni situasi keadaan. Cikgu Mak Isa, saya talqin kat dia 2 kali la ilaha illallah, lepas tu dia pun tak
tak ada. Masa tu saya mengajar di Taman Yayasan, saya ingat lagi. Orang beritahu saya pun terus mai ke rumah dia. Lepas tu bila dah tak ada, dah tak bergerak dah. Jadi ahli keluarga tanya, ada ke lagi ustaz? Jadi saya kata, pada pengamatan saya ni tak ada lah, tapi nanti kita cek lah, tengok doktor kata kan. Jadi lepas tu satu doktor dia kata memang tak ada lah, tak ada, tak apalah kan. Jadi mati-mati ni kita pun tak berani nak nak declare mati tu, tak berani. Sebab dia bukan satu perkara yang mudah-mudah kita nak kata mati kan. Bukan senang-senang kita nak kata mati apa semua, tak mati lagi apa semua ni. Kita tak ada pengalaman. Tapi yang tu tak ada masalah tuan-tuan. Tapi hakikat kematian tu kita tak tahu macam mana hakikat kematian. Kerana dalam disebut di dalam riwayat-riwayat kan berkenaan dengan orang-orang nak mati ni tuan-tuan. Orang nak mati ni ada satu riwayat ceritakan bahawasanya la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Kan? La yakhruju ruhul mu'min. Maknanya roh orang mukmin ni dia tak akan keluar daripada badan dia hatta yara makanahu fil jannah, hingga diperlihatkan kedudukannya dalam syurga. Jadi dia dah nampak dah kenikmatan yang dia perolehi setelah kematian tu. Maknanya ada satu hadis Nabi sebut, saya sebut, dua benda isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua perkara sangat dibenci oleh anak Adam. Yang pertamanya al-maut, mati. Kita pun kalau hamba kata mati pun tak mau. Sakit teruk macam mana pun mati tak mau juga. Cuma acah-acah je. Acah-acah je kan. Nak mati. Kan. Acah-acah kata kalau macam ni baik mati senang. Amboi, senang kan. Sungguh ke malaikat pun main menyampuk, betul ke makcik ni nak mati? Doa saja kata je kan. Macam ni baik mati senang ke kan. Itu acah-acah je, sungguh-sungguh je takut. Tapi ketika ketika mana orang mukmin ni nak dicabut nyawa dia, diperlihatkan tempatnya, iaitu di dalam syurga. Masa tu seronok dah tak kira dah. Kan. Ketika tu seronok tak kira dah. Masa tu ni orang kata apa tu, orang mukmin ni dia tak ingat mati. Sebab kan disebut dalam riwayat yang panjang dia kata kan, dia kata wa inda zalikal waqti, di ketika saat kematian itu, iza kana mu'minan, apabila dia orang mukmin, yang suruh Jibril alaihi salam janahul aymani fayara makanahu fiha. Mafhumnya ketika mana dia nak mati ni, orang mukmin nak mati ni kan, maka malaikat bentangkan sayap tu, maka dia akan nampak tempat yang dia akan duduk tu, wa ya'shiquhu wa yanzuruhu, dan dia nampak akan tempat yang dia nak duduk tu. InsyaAllah kita ni termasuk orang yang InsyaAllah yang macam tu kan, bila nak mati ni takut tak kira ni, tapi bila ditunjuk tempat macam di mana kita nak duduk ni, ketika itu apa katanya, walam yanzur ila ghairihi, maka dia tak tengok yang lain dah. Maknanya dia tak minat dah kepada yang lainnya. Min abihi wa ummihi wa auladihi min ishqi zalika makan kan. Maknanya dia tak mau tengok dah. Kalaupun kata mak yang dia sayangi, ayah yang dia sayangi, anak cucu, kekasih yang sayangi, harta benda, pangkat, darjat, semua ni semua tak ada dah masa tu. Tak ada dah. Sebab dia dah tengok tempat yang lebih hebat daripada apa yang dia tengok. Disebabkan min ishqi zalikal makan, daripada asyiknya melihat tempat tu.
Jadi maknanya bila dengar macam ni, tuan-tuan, kita tak rasa mati itu sesuatu yang menakutkan. Kita rasa mati itu adalah satu perkara yang boleh kita berjumpa ataupun boleh kita mendapat balasan yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang reti kehidupan, yang faham apa arti hidupnya, orang mukmin lah. Kan? Kan khutbah itu ada baca. Kan? Ditanya seorang sahabat Nabi, tanya orang Ansar, tanya kepada Nabi sallam, kan, berkenaan dengan siapakah orang yang cerdik, kan, al-kaisu, ayyul mu'min ayyu afdalul mu'min, akyasu, kan, khutbah baru ni sebut kan, kan, manakah mukmin yang afdal, yang cerdik, ayyul mu'min akyasu, mukmin cerdik. Apa Nabi jawab? Nabi jawab, orang yang ingat akan mati dan membuat persediaan untuk menghadapi kematian. Kan, itulah orang yang cerdik itu. Kita ni orang mukmin, orang cerdik kan. Cerdik apa? Kerana kita menyediakan menyediakan amalan kita, pahala kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita namakan cerdik. Jadi mana wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tapi kamu tak dapat melihat. Kan, tak dapat melihat. Orang-orang Allah kata wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Aku lebih hampir kepada orang nak mati daripada kamu. Kan? Walakin la tubsirun. Tapi kamu tak nampak. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala ni, kena tengok balik. Wa antum hina idin wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Akan tapi sedangkan kamu berada sekeliling menyaksikan keadaan tu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kamu duduk dengan orang yang dekat nak mati tu pun kamu tak boleh merasai bagaimana kematian yang sedang berlaku ni. Maka Allah mengetahui, Allah tahu benda-benda itu semua tu, kan? Allah dekat dengan benda itu semua ni. Walaupun kamu tengok wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kan? Dan di ayat yang seterusnya dia kata, kan, falaula in kuntum ghairu madinin, maka bukanlahkah elok kalau kamu orang-orang tidak dikuasai, tidak tunduk kepada kekuasaan kami ini. Betul lah ayat tu. Baik, kita sambung keterangan balik ni. Sesungguhnya kamilah yang memerintahkan malaikat maut. Kamilah yang memerintah malaikat maut Azrail mematikan seseorang daripada kamu di hadapan kamu semua. Maknanya Allah lah yang memerintah malaikat maut, tapi kita tak pernah habaq dekat orang. Kita pergi tengok orang mati, kita kata malaikat maut cabut nyawa. Kita selalu habaq kata dia ni sakit kecil badan, darah tinggi, jantung, kanser, na'udzubillah semua tu, kan? Kita tak pernah habaq kata ambil mana pergi tengok si fulan mati, meninggal dunia. Kawan tu tanya pasal apa mati, kita tak pernah kata pun sebab malaikat maut ambil nyawa. Kan? Rupanya ada ceritanya ketika mana Allah memberikan tugas kepada malaikat maut untuk cabut nyawa. Jadi malaikat maut ni kata, ya Allah, kalau macam ni lah, kan, aku diberi tugas untuk cabut nyawa, sudah tentulah makhluk ni akan membenci kepada aku dan mereka tidak suka kepada aku, kan? Jadi kata Allah, aku akan jadikan kematian mereka itu dengan bersebab. Pasal itu kita tak habaq pun malaikat maut cabut nyawa, apatah lagi kita tak kata Allah Ta'ala yang cabut nyawa.
Tapi kita kata dia mati kerana sekian begian itulah. Kan? Sebab tu kita tengok orang mati ni ada sebab-sebab dia tu, kan. Kamilah yang memerintahkan malaikat maut mematikan seseorang, kan? Mematikan seseorang tu daripada kamu di hadapan kamu semua. Padahal sekalian kamu mengetahuinya dengan yakin pada ketika itu bahawa kamilah yang memerintahkan malaikat maut mencabutkan nyawa. Padahal kamu tidak melihat kami memerintahkannya pada sisinya tu. Kita pun tak tahu. Bila Allah Ta'ala perintah malaikat maut pun tak tahu. Macam mana malaikat maut cabut nyawa pun kita tak tahu. Tak tahu. Ini suatu perkara yang ghaib, yang di luar daripada di luar dari pemikiran kita, di luar daripada pemikiran kita. Kita tak reti nak fikir macam mana cabut nyawa ni, tak reti. Tapi yakin, kan, Allah menugaskan malaikat maut cabut nyawa, itu saja. Dan kita pun mestilah mengetahui secara tafsiri bahawasanya yang mencabut nyawa itu adalah malaikat yang dinamakan Azrail. Azrail cabut nyawa. Itu dalam akidah. Jadi kalau siapa tak tahu yang tu, dia tak sempurna lagi akidah. Kena belajar lagi akidah. Bukan nak tahu dalam pun. Maknanya malaikat 10 mesti kita mengetahui namanya dan pekerjaannya. 6 ada berpasangan, 4 yang berasing. Termasuklah Azrail itu, iaitu berasingan. Jibril, Assalam, Mikail, Israfil dan Azrail. Kan? Yang lain itu berpasangan. Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Munkar, Nakir. Itu je. Kerja mereka hanya kita tahu. Baik. Jadi Allah memerintah malaikat maut cabut nyawa pun kita tak tahu bila. Macam mana malaikat cabut nyawa pun kita tak tahu. Tak tahu mati. Dan kita jangan ada sangkaan bahawasanya kita ni, aku ni tak mati kot. Yang mati tu dia tak pandai jaga tu. Mati, tuan-tuan. Kalau Nabi yang kekasih Allah, yang digelar sebagai Habibullah pun wafat, Fir'aun, Namrud, Qarun dan segala-galanya pun musuh Allah Ta'ala, musuh Nabi, kan, jahat, yang paling jahatnya, pun juga mati. Kita mendengahi antara kekasih Allah dengan musuh Allah, aduwallah, kita pun juga akan turut mati juga. Bila nak mati tu, wallahualam, buat persediaan lah. Satu hari Nabi keluar daripada masjid, Nabi tengok sahabat-sahabat duduk sembang. Nabi tanya, sembang apa tu? Dia kata, sembang lah pasal kematian dan akhirat. Nabi kata, bagilah, pasti akan datang kiamat. Mati, kiamat pasti akan datang. Bersedialah kamu untuk menghadapinya. Nabi kata bersedia. Jangan fikir tentang mati sangat, kan, sebab dia pasti datang. Cuma fikir bersedia untuk menghadapi kematian. Tu yang kita hari ni, di antara kita ni duk baca Quran, kan, baca Quran agar boleh memberi jaminan untuk kita dalam kubur esok ni. Kubur kita ni tidaklah dihimpit, kubur kita tidaklah gelap, kan, kubur kita tidaklah ada fitnahnya, kan. Kita nak kubur kita ni bercahaya, kubur kita luas, kan. Kita buat persediaan dengan membaca, menghafaz Al-Quran agar membantu kita di dalam kubur esok ni. Ibadat lain dah tentu dah, kan. Quran juga kita baca. Dan kamu semua tidak kuasa hendak mendegah kematian daripada nak mendegahkannya daripada mencabut nyawa tu. Kamu tak upaya nak halang malaikat maut daripada nak cabut nyawa seseorang. Macam berlaku di zaman Nabi Allah Ibrahim AS, kan. Kan, seorang raja 300 tahun tak pernah tengok orang mati, Tiba-tiba
Dia berjalan di satu tempat, ada satu orang ni tak mau berdiri, tak mau hormat dia, terlentang di atas jalan raya tu. Kata raja tu, pasal apa dia terlentang, tak mau hormat saya, beta ni. Maka dia pun pi. Lepas tu adalah Tok Nujum ke apa semua ni kata, ampun tuanku, gitulah kan bahasa kita lah kan, dia ni dah mati dah 300 tahun tak ada orang mati masa tu. Jadi tuanku ni tanya, mati tu apa? Lupa dah mati tu apa. Mati tu maknanya dia ni tak boleh bergerak apa semua ni, habis nak buat macam mana? Maka dia ni akan ditanam. Kan. Jadi raja pun tanya kepada menteri-menteri, adakah beta juga termasuk dalam golongan orang yang akan jadi macam tu? Ya. Siapa yang buat macam tu? Nama dia Malakal Maut. Kan. Jadi raja ni pun cerita pendek kata, dia pun suruh tentera ni kawal 3 berapa lapis ke berapa lapis tak tahulah istana dia, jangan bagi orang yang kata Malakal Maut ni masuk dalam istana dia. Jadi satu hari Malaikat Maut ni pun sampai dalam istana. Malaikat Maut sampai sana. Dia raja tanya, siapa kamu? Sayalah Malaikat Maut. Kamukah yang cabut nyawa si fulan? Ya. Ni adakah kamu mari ni nak cabut nyawa saya? Tak lagi, tapi dekat-dekat salah kot. Kan. Lepas tu Malaikat Maut pergi kan. Tak jadi ke dengan berlapis-lapis Malaikat Maut boleh masuk. Jadi raja ni kata, buatkan saya satu peti daripada kaca. Saya boleh tengok di luar boleh tengok saya. Dan jangan bagi satu lubang pun untuk Malaikat Maut ni masuk dalam tempat saya ni. Mereka pun buatlah buat dia, raja pun masuk dalam tu, apa seal. Seal gitu lagi cepatlah mati kan. Gitulah kisah berkenaan dengan kematian ni, tak boleh lari. Tak boleh lari. Kok mana pun mati. Cuma kita tak tahu di manakah kita mati. Ada 5 perkara. Kan 5 perkara anak kucing raib. Di antara 5 kucing raib tu, ayul ardi antamuta, mana bumikah bawanya kamu akan mati. Di bumi manakah kamu mati, kita tak tahu. Di Mekah ke, Madinah ke, di Kek Jana ke, di Kuala Lumpur ke, Johor ke, kita tak tahu kan. Tapi kita sangat-sangat minta kalau bolehnya nak mati tu, kalau bolehnya di Mekah, di Madinah, kan, kalau boleh tengah semayang, kalau boleh tengah sujud, kalau boleh bulan Ramadan, kalau boleh bertemu dengan jemaat, tu kita minta kan. Tapi tak semestinya macam tu. Seperti mana yang Saidina Abu Bakar inginkan mati pada hari Senin untuk sama hari dengan Nabi mati, tapi Saidina Abu Bakar meninggal hari Rabu katanya. Gitulah. Kemudian firman lagi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat ni ada ulama-ulama kata kita buat wirid kalau kita ni seorang yang suka pelupa, lupa kan, duk pegang telefon ni, duk dial nombor telefon sendiri. Perempuan tanya tu, duk buat apa tu, telefon daripada tadi tak ni, duk nak cari telefon ni, nak cari telefon dia, duk dial nombor dia ni, bang ni duk ni, lupa sungguh. Cari mata buh atas kepala ni, orang perempuan suka lah kan, buh atas kepala ni. Passion tu, passion. Lepas tu duk cari mata tak jumpa. Pen buh kat telinga pun cari tak jumpa kan. Pelupa orang kata. Sekarang ulama dia kata
wirid ni, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Alim tu. Dan ialah Allah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir dan yang batin, dan ialah Allah dengan tiap-tiap itu amat mengetahui. Ayat Quran ni kita tak boleh nak pergi terjemah wal awwalu, dia yang awal. Yang awal tu maksudnya awal daripada yang lain. Allah tu ada permulaan. Bila kata Allah ada permulaan, bermakna siapa yang mencipta Allah? Yang tu salah. Yang tu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wal awwalu ni dia yang awal, yang tidak ada permulaan bagi wujudnya. Tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah itu. Jadi kita stop dekat tu je, titik dekat tu. Nanti kalau kita nak kata nak sembang apa ni, kita nak nak bertanya macam mana Allah ni, tahu-tahu ada saja, tidak ada menjadikan dia tu benda tu. Tak masuk di akal. Bila kita kata tak masuk di akal, banyak benda kalau kita nak bincang, ada benda yang tak boleh masuk di akal. Akal kita lah. Kan akal kita. Macam mana tu? Kita kata macam mana? Dulu kita kata apa? Tu, fact. Fact kan? Buah kertas sini ni keluar di Arab Saudi. Nama-nama ni akan nak pergi umrah tu, naik sana. Masa bila? Bukan kata tunggu seminggu baru sampai. Dan tu sampai, masuk saja kan, baru sampai sana. Ni kalau kita cerita telefon macam ni tahun 70-an lah kita katakan, banyak orang kata ni tersalah merepek lah. Pasal apa? Pasal telefon dia pakai wire. Tiba-tiba ni ciptaan macam ni tak ada wire ni tahun 70-an. Kita cerita 70-an 60-an lah. Kita kata tersalah merepek, wire tak ada, mana nak sembang apa? Kan? Tu tak masuk pada akal. Sebab itu di akhir zaman ni Allah Ta'ala keluarkan berbagai-bagai khazanah yang pelik-pelik. Yang pelik-pelik hingga ke besok ni akan lebih pelik lagi, iaitu turunnya Dajjal. Dajjal besok ni hebat tuan-tuan. Menghidupkan orang yang mati, mematikan orang tu, menghidupkan pula apa semua ni. Hebat Dajjal. Orang ikut dia tu orang senang, orang tak ikut dia orang susah. Dia boleh buat apa saja. Akhirnya, sebab tu kita minta sangat doa kepada Allah Ta'ala tu. Jangan lupa tu doa tu. 4 doa tu. Kan? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Tu 4 tu minta. Kau nak cepat sembahyang pun minta juga yang tu pun. Kan, fitnah Dajjal kita takut ni. Akhir-akhir zaman ni keluar Dajjal ni, Allahu Akbar kan. Dia boleh tipu berdarat. Hak yang tak Dajjal yang betul tak keluar lagi. Ni Dajjal hak penipu ni pun dah kita kenal dah. Skamer tu semua tu Dajjal tu. Ya, pembohong tu. Keterangannya sesungguhnya Allah Ta'ala yang awal daripada tiap-tiap sesuatu, tidaklah sesuatu itu terdahulu daripadanya. Mana dia ada awal. Kita berhenti dekat tu saja. Allah awal, tidak ada pendahuluan baginya. Tidak ada pendahuluan. Cuba kita tengok pokok lah, kata pokok. Tak kita heran. Tak tahulah kok kita tak heran. Tu macam mana pokok durian yang kita tanam tu biji. Yang kita tanam tu biji je. Dia naik tunas, naik batang, naik dahan, naik ranting, naik daun, naik bunga, naik buah. Buah tu pula bukan lagi ada manisnya, ada warnanya, ada bijinya. Kok dia naik kok batang tu kot. Kerat kok batang tu tengok. Ada tak? Tak ada apa-apa. Jadi makna banyak benda lah kita ada fikir yang tak terlepas akal kita ni.
Jadi bila Allah dimaklumkan Allah tu yang awal, tidak ada permulaan bagi wujudnya, dan dialah Allah yang akhir, yakni berkekalan wujudnya, tidak ada kesudahan, kemudian daripada fana binasa tidak suatu yang lain daripadanya, habis binasa. Melainkan yang Allah nak kekalkan itu kekal. Umpamanya nikmat syurga, ahli syurga, azab neraka, ahli neraka Allah kekal, khalidina fiha abada, masuklah mereka itu, kekallah mereka itu di dalamnya abada. Abada ni untuk sekian lama terpulang kepada Allah. Kan lama lah, selama lama tak tahu lama mana, lama lah, lama kita tak tahu, kita tak dimaklumkan lama mana, tapi lama, kan lama, ataupun untuk sekian lamanya, tidak ada kesudahan kan, sekian lama, lama juga. Tapi yang kekal nikmat itu Allah yang kekalkan, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kekal. Umpama roh kita dikekalkan, ajbu zanat kita dikekalkan, nikmat syurga, azab neraka itu dikekalkan. Dalam pengajian kita Ahlussunnah wal Jamaah dikekalkan, itu je dah kekal. Maknanya dikekalkan, tidak ada kesudahan, kita kata gitu. Allah yang kekalkan, itu hak Allah. Allah kekal, Allah lain, kekal Allah kekal hakiki, kekal yang tidak ada kesudahan, memang tak ada kesudahan. Tapi syurga ini Allah yang nak kekalkan. Maknanya kita kalau kata-kata Allah nak menjadikan penghujung, itu hak Allah. Tapi kita kata Allah kata khalidina fiha abada, kekal lama-lamanya. Kan? Wa zahiru, dan dialah yang zahir wujudnya, dan kerjaannya pada ketika wujud tiada sesuatu, maka tidak ada sesuatu sertanya tu. Maka adanya Allah itu tidak ada sesuatu lagi. Sesuatu itu ada setelah diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan dialah yang terbatin, wujudnya dan kerjaannya di dalam zahir tiada sesuatu tu. Maknanya Allah lah yang mengerja kerja batin ni, Allah Ta'ala tentukan, kerja yang zahir ni Allah Ta'ala tentukan. Semua ni kalau ikut dalam firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah Ta'ala jadikan kamu juga perbuatan kamu, kan? Dia mengetahui yang zahir, dia mengetahui yang batin, dia yang menjadikan zahir, dia menjadikan yang batin. Makna semua makhluk ini, baik apa saja pun adalah ciptaan Allah, kehendak Allah, kan? Itulah. Sebab tu kalau kita tengok contohnya hari ni di Gaza kan, di Gaza apa tu Palestin sana tu, kita kata Allah Ta'ala tak tolong ke, tak bantu ke Palestin? Kita berdoa ni bagian nak orang katakan Allahumma ansuri ikhwanana fi Palestin, kan, Allahumma ansuri Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza, kan, wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Bukan setakat kita je doa, malah imam-imam di Mekah, Madinah, seluruh dunia doa. Tapi duk nampak macam Israel duk menang ni macam mana? Kan? Kerja kita ni kerja doa. Kemenangan, kekalahan tu, itu adalah sesuatu ketentuan daripada Allah Ta'ala. Nabi perang, yang pertama Nabi perang Badar kan, berperang Badar tu Nabi menang. Nabi kata kalau ya Allah, Nabi doa 3 kali, ya Allah kalau tak menang orang Badar ini, tak ada siapa lagi nak sejuk kepada kamu. Nabi ulang 3 kali doa tu, menang dalam peperangan Badar. Walaupun minoriti Islam, minoriti nak lawan dengan majoriti 300 dengan 1000 orang tu, boleh menang. Maknanya bukan kuantiti yang menentukan kemenangan, bukan kuantiti yang menentukan kemenangan, tapi kualiti. Kemudian dalam peperangan Uhud pula Nabi kalah. Takkan Allah Ta'ala tak boleh bagi menang kot, kan? Kan pusingan pertama Nabi menang lah,
Tapi mai pusingan kedua kalah balik, sebab orang di Jabal Rumat yang Nabi kata 50 orang tu dulu, hampa jangan pi mana, hampa duduk sini, nanti arahan saya suruh turun baru turun. Kan depa tak dengar arahan Nabi, depa tengok dah orang mati semua dah anda apa depa pun turun kan. Baik, jadi kita kata tak menang ke di Palestin dah, itu kerja Allah. Kerja kita berdoa, jangan tak berdoa. Sebab cerita Nabi Allah Ibrahim dulu pun, masa Nabi Allah Ibrahim dibakar, adalah burung katanya, burung pipit lah, burung kecil. Dia ambil ayam juga dalam paruh dia, dia pitang juga di Madian tu, tempat yang dibakar oleh Nabi Allah Ibrahim tu. Jadi diceritakan, orang tanya kepada burung tu, ayaknya kebawa tak boleh memadamkan api. Dia kata, kerja aku bukan kerja padam, kerja aku kerja menolong Nabi Allah ini. Itulah usaha aku. Itulah usaha kita, tuan-tuan. Kemenangan, kekalahan tu tapi di sisi Allah Ta'ala, tapi insya-Allah kemenangan tetap ada. Kan? Kalau tak di dunia, kemenangan di akhirat. Baik. Dan dialah yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in. Ya. Dia kata bikulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Maksudnya tidak ada pengecualian. Semua itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tiap satu itu terciptanya daripada maklum ilmunya dan makdurnya yang ditakdirkan. Yang makhurnya yang dikuasai. Kan? Yang tidak ada semuanya pada asalnya tu. Makna wujud sesuatu tu di dalam pengetahuan Allah, qudrat, iradat, ilmu Allah. Mengada, mentiada tu makna qudrat, iradat, ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah, dalam kehendak Allah, dalam kekuasaan Allah. Allah yang menguasa, Allah yang kehendak, Allah yang mengetahui. Itu kita balik kepada situlah. Makna balik kepada diri kita begini, Allah kenal tak kita ni, tahu tak kita ni, tahu. Bukan tahu kita hari ni saja, belum jadinya kita pun Tuhan dah tahu dah kita ni. Akan datang ni pun Tuhan dah tahu dah kita ni. Hidup berapa lama, di mana matinya, kubur di mananya, soal muka nangkil macam mananya, bangkit di akhirat besok ni, duduk dalam gulungan mana, akan jadi macam mana, syurga, neraka, semua dalam pengetahuan Allah. Kalau tidak, tak layaklah dipanggil Tuhan. Kan? Allah itu tak layak dipanggil Tuhan kalau dia hanya mengetahui sebahagian besar daripada makhluk ini. Kan? Tuhan mengetahui sebahagian besar saja. Ada juga yang Tuhan tak tahu, itu bukan nama Tuhan, nama-nama. Tak layak. Maka kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sahajalah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Kan saya sudah sebut, Allah itu nama bagi zat yang wajib al-wujud. Dan Tuhan itu adalah jawatan bagi Allah. Tidak ada yang menyandang jawatan Tuhan melainkan Allah saja. Allah saja menyandang. Lain daripada Allah tidak menyandang jawatan Tuhan. Mana bila kata Tuhan ini mempunyai kekuasaan yang mutlak. Kita sebut dalam Quran, dalam suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah. Siapa Allah tu? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan manusia, Tuhan malaikat, Tuhan bukit, Tuhan kayu, Tuhan bumi, Tuhan langit, Tuhan matahari, Tuhan bintang, Tuhan segala-galanya. Orang bertani panggil Tuan. Dia kata Tuan, milik yang memiliki. Kan? Yang memiliki ni. Tuan yang memiliki langit. Siapa yang memiliki langit ni? Allah, milik Allah. Bukan milik kita. Kita ni pun milik Allah. Tuan. Tapi diterjemahkan Rabb itu Tuhan. Sebab ada dalam cerita apa? Ada dalam cerita Nabi Allah Yusuf AS kan?
menceritakan tentang apa ni Tuhan, Tuhan. Kan dia gunakan perkataan Rabb. Kan tentang Nabi Allah apa ni Yusuf alaihi salam tu kan. Dia kata waqala lillazi dhanna annahu najim minhuma uzkurni 'inda rabbika tu kan, rabbika fa'ansahu syaitanu zikra rabbih. Rabbi itu Rabbi itu apa dia kata sini? Kata-kata dan berkatalah Nabi Yusuf pada orang yang ia percaya akan selamat di antara mereka berdua. Nabi Yusuf dimasuk dalam penjara. Nabi Yusuf masuk penjara, jumpa dua orang ni khianat kepada raja. Khianat, dia pun nak racun raja ni. Seorang nak racun roti, seorang nak racun ayam. Nak bagi ayam racun. Maka tiba-tiba bila raja nak makan roti tadi, makan ke minum dulu? Makan dulu. Nak makan roti ni, hak ayam tu dia tak hendaki. Dia kata, tuanku, roti jangan makan roti tu, racun. Bila kata macam tu, raja cek-cek, betul racun. Minuman pun racun, yang tu pun racun. Maka raja masukkan dua-dua orang ni dalam penjara. Tapi raja buat keluar balik orang hak minum tu. Kan, hak yang bagi makan roti tu duduk lama. Depa dua dalam ni jumpa Nabi Allah Yusuf AS setelah Nabi Yusuf difitnahkan oleh apa ni Zulaikha kan. Jadi Nabi Yusuf ni pandai tabir mimpi. Dia pandai tabir mimpi. Jadi bila dia salah seorang daripada dua orang ni nak keluar daripada penjara, Nabi Yusuf kata ni, ayat dia ni. Dia kata ayat ni kata apa ni, ketika Nabi Allah Yusuf wa qala lillazi dhanna annahu najin minhuma tu kan, bila dia kata macam tu dan berkata Nabi Yusuf pada orang yang ia percaya akan selamat di antara mereka dua tu, sebutkanlah perihalku kepada Tuhanmu, rabbika, inda rabbika. Rabbik tu, Rabbi tu Tuhan, tapi di sini kata Tuhanmu. Tuhanmu. Lepas tu orang tanya panggil Tuhan tu Tuhan yang memiliki langit, Tuhan yang memiliki bumi, Tuhan yang memiliki tu Rabb tu Tuhan memiliki, Rabbil alamin, yang Tuhan yang memiliki alam semua ni. Tuhan, kita bagi Tuhan. Itulah kan. Jadi maknanya dua ayat ni. Satu ayat wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Yang kedanya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Insya-Allah kita akan sambung ayat yang wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini semua ni ayat-ayat ini adalah berhubung kait dengan apa ni? Ayat Quran yang menunjukkan bahawasanya kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu Quran yang disebut sebagai ilmu tasawuf. Ilmu nak mengheningkan akan hati kita ni daripada sifat-sifat yang tidak selayak, tak sepatutnya sebagai hamba Allah. Kalau secara ringkasnya kita kata, sepatutnya kita letak perkataan kita dalam hati kita, diri kita sebagai orang yang tawakal kepada Allah Ta'ala, serah kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita menerima sahaja apa sahaja ketentuan yang Allah takdirkan setelah kita berusaha. Jadi tawakal ni setelah berusaha kita terima saja. Aqilha summa tawakkal. Kamu ikat akan dia, kemudian serah kepada Allah Ta'ala. Usaha kita belajar, nak pandai terpulang kepada Allah. Usaha kita bekerja, berniaga, nak untung, itu terpulang kepada Allah Ta'ala. Tetapi Allah bagi juga garis panduan, nak berjaya ikut macam ni, nak berjaya ikut macam ni. Itu dikatakan peraturan alam ini. Jangan kita lari daripada peraturan alam yang Allah tentukan kan.
yang Allah tentukan peraturan. Jadi mana kita ikut je lah. Sebab itu siapa ikut dapatlah. Umpamanya orang yang bersungguh-sungguh berusaha, dia akan berjaya. Siapa-siapa pun berusaha, dia akan berjaya. Itu peraturan alam. Allah boleh bagi berjaya tanpa usaha, boleh kan? Tapi peraturan alam, siapa yang usaha dia akan berjaya. Macam itulah. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.